Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah KKR ke arah IR 4.0. KKR ialah Kementerian Kerja Raya. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, iaitu Menteri Kanan Kerja Raya. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali dapat bersama dengan Datuk Seri. Itulah. Selalu tengok Cik Sekawi ni di kaca TV saja. Hari ini face to face kita. Alhamdulillah. Ya. Dan ini merupakan satu topik yang saya kira Datuk Seri cukup penting sebenarnya lah, kerana banyak orang bercakap tentang IR 4.0, dan barangkali buat permulaan ini jugalah menarik jugalah saya nak kongsikan pandangan daripada Datuk Seri sendirilah. Kenapa KKR juga merasakan bahawa mereka perlu berubah sekarang ini dan matlamat ke arah IR 4.0 ini sebenarnya? Kalau kita melihat arah tuju negara kita, ya, dengan pelancaran dasar digital negara, sudah pasti maknanya keseluruhan kementerian, jentera kerajaan ini kena beralih kepada apa yang dihasratkan di peringkat kerajaan. Tapi di peringkat kementerian sebenarnya kita dah mulakan 2017 lagi untuk melihat bagaimana kita dapat mendigitalkan semua sistem dan services kita, dan dalam perancangan awal dan sebagainya. Dan bila berlaku pandemik COVID, ini lebih mendesak untuk kita mempercepatkan segala proses. Misal kata apa yang berlaku dalam proses tender. Bila berlaku tender, sudah pasti pertama sekali dalam pandemik, lockdown. Orang tak boleh bergerak. Kedua, rentas daerah tak boleh. Rentas negeri tak boleh. Kaedah biasa, kaedah lama konvensional kita lakukan ialah bila tender proses ini, kita kena isi borang, beli borang tender, kemudian isi, pergi ke tapak binaan site itulah untuk kita sebelum masukkan tender, dan kemudian hantarkan semua dokumen tender ke pejabat. Jadi bayangkan macam mana kita nak buat tender bila orang tak dapat rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Jadi akhirnya kita kena melihat bagaimana kita dapat transformkan. Sebab itu tender sekarang ni dibuat secara online, boleh secara online, di mana serahannya melalui courier service dan sebagainya boleh diuruskan, belum sepenuhnya. Tapi di peringkat JKR itu sendiri, baru ni minggu lepas saya lancarkan J10. J10 ini, J itu JKR lah, 10 ini menunjukkan semua ke-10 proses dalam proses perolehan pembangunan kalau kita nak proses pembinaan, daripada design, daripada tendernya, daripada pemantauannya, pelaksanaan, sehinggalah ke penyelenggaraan itu. 10 proses itu sekarang ni sudah digitalkan. Maknanya kalau projek kita, tak kira lah di Malaysia ataupun di luar negara, siapa yang terlibat dalam proses itu, dia boleh dapat real time report, dia boleh report pula ke uploadkan dalam sistem dengan menggunakan phone dan sebagainya. Ini memudahkan kerja dan kita boleh bekerja dengan lebih efisien lagi. Boleh memudahkan kerja. Saya nak cakap juga tentang isu ini terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada isu yang yang akan kita bincangkan nanti. Bila Datuk Seri memperkenalkan apa yang disebut sebagai J10, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Dan apakah Datuk Seri merasa yakin bahawa dengan pengenalan J10 ini barangkali ianya akan menjadi lebih telus, ianya akan menjadi lebih kebal sebenarnya, dan ianya sukar untuk diambil kesempatan oleh mana-mana pihak dalam mendapatkan tender daripada KKR, daripada JKR khususnya. Apa sekali sistem yang kita buat, namanya kita ni manusia. Manusia ini pun kreatif. Apa saja sistem kita buat, akan ada orang yang kreatif untuk melihat pada sistem kita ini. Kalau niat dia tak baik, dia akan cari jalan, ruang bagaimana nak manipulate, kata orang kan, sistem yang ada. Kalau kita ingat pilihan raya di United States dulu, kalau kita ingat, ingat tak mereka menggunakan sistem semuanya undi secara atas talian.
berlaku juga masalah. Dan ini yang kita nak lihat, bagaimana kita nak full proof. Tapi yang lebih penting dengan adanya sistem digital ini, yang lebih penting pertama dari segi working relationship di antara pegawai ini lebih mudah. Sama ada kita di tapak, kita di pejabat, di mana saja berada, kita dapat communicate secara real time. Sebab kita tahu kedudukan ataupun status projek itu. Itu yang lebih penting. Yang kedua, ianya lebih telus. Walaupun ada, tapi kita dapat tutupkan ruang lingkup keboleh orang kata ambil kesempatan. Orang boleh ambil kesempatan ni, boleh kita tutupkan ruang itu. Itu diharapkan akan dapat kita capai. Dan yang lebih penting nanti dia akan diintegratekan dengan keseluruhan sistem kerajaan, dengan mampu, dengan pelanggan kita, dengan konsultan. Kalau ini dapat dilaksanakan, maknanya ianya akan dapat dirantaikan kepada keseluruhan pelanggan kita, kepada orang yang terlibat dalam pembinaan itu sendiri. Itu yang lebih penting. Okey, maafkan saya Datuk Seri. Saya juga ingin membangkitkan satu lagi persoalan. Yalah, kita tahu heboh dan juga kecoh kebelakangan ini di mana SPRM sendiri sedang melakukan penyiasatan kerana dikatakan berlakunya satu golongan yang dipanggil kartel dalam mendapatkan tender, baik kerajaan dan terutamanya tender-tender kerajaan. Jadi apakah pada pandangan Datuk Seri mungkin JKR ataupun KKR juga turut menjadi mangsa sebenarnya ataupun macam mana? Dulu kali pertama saya jadi menteri Kementerian Kerja Raya dan pusingan pertama dulu, memang kita mendengar ada laporan, ada aduan, dan bila saya sendiri menerima aduan ini, saya telah maklumkan kepada SPRM untuk membantu kita. Pertama sekali memantau, kedua memberi rekomendasi tentang proses kita, dan ketiga ialah untuk memberi kesedaran. Sebab itu apa yang kita laksanakan, aku janji di peringkat JKR, di peringkat kementerian, untuk dari segi pematuhan pada integriti, itu kita dah tanda tangan dengan SPRM pun sekalipun. Tapi yang saya katakan tadilah, bila manusia ni apa saja kita buat, kita kena akui memang akan ada berlaku keadaan tersebut. Tapi apa yang kita buat sekarang ini setelah berbincang dengan SPRM, dengan Kementerian Kewangan, ialah untuk kita melihat bagaimana kita dapat mengurangkan kemungkinan adanya kartel dalam tender-tender kerajaan. Memang susah kita nak kenal pasti sebab tender ni tender terbuka. Semua orang boleh masuk dan sebagainya. Siapa ada wujud ke tidak, mungkin agak payah untuk kita kenal pasti. Tapi untuk mengurangkan kemungkinan itu, apa yang kita dah perkenalkan sekarang ini ialah dengan adanya tender bond. Maknanya tender bond, kalau nak masuk tender, dulu tak kita memadai, kita beli dokumen tender, masuk tender, cukup. Sekarang ni nak beli, masuk tender, kita kena bayar bond dulu. Bond tu RM500,000. Dengan ada bond ini, maknanya kita akan hanya membenarkan orang yang genuine untuk masuk. Dan kemungkinan kartel nak masuk mungkin dapat, tapi taklah kumpulannya besar sebab jumlah bond itu besar. Jadi itu dapat mengurangkan sedikit. Sebab itu dulu kalau satu-satu tender hampir 100 lebih orang masuk. Sekarang ni bila ada bond, mungkin 20-30 syarikat saja masuk. Jadi ini dapat mengurangkan kemungkinan. Tapi tidak mengatakan ianya tidak berlaku. Sebab kadang-kadang kartel ni kemampuan kewangan dia besar. Mungkin dia saja yang masuk. Kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita ada proses untuk mengurangkan kemungkinan itu. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas jawapan yang cukup meyakinkan daripada Yang Berhormat Datuk Seri berkaitan dengan isu yang saya bangkitkan. Baiklah, kita pergi kepada topik yang sebenarnya ingin kita bincangkan. Yang pertamanya ialah tentang teknologi jalan getah ataupun Kamlam Modified Asphalt ataupun CMA ini. Jadi mungkin ialah Datuk Seri boleh kongsikan mengenai inovasi dan teknologi, apa yang dimaksudkan dengan jalan getah ataupun CMA ini sebenarnya, Datuk Seri? Sebelum pada itu, bidang tugas kita ialah bina jalan, menyelenggara jalan. Betul. Sebab itu yang kita buat waktu dulu di mana getah turun harga. Bila turun harga, jadi Lembaga Getah Malaysia melihat, sudah pun membuat kajian berhubung kait dengan penggunaan getah dalam membuat jalan raya. Dan mereka menghubungi kita dan kita jalinkan
kerjasama di antara Lembaga Getah Malaysia dengan JKR. Dan kita membuat projek rintis menggunakan CMA ni, Kaplam Modified Asphalt. Apa dia Kaplam Modified Asphalt ni? Ialah di mana bahan getah ni dimasukkan sebagai salah satu bahan campuran dalam bitumen. Diharapkan dengan ada getah, maka ketahanan jalan itu lebih baik daripada apa yang kaedah yang ada sekarang ni. Itu hasratnya. Kalau dibuktikan di peringkat makmal yang dilaksanakan oleh Lembaga Getah Malaysia dan juga projek-projek yang kita laksanakan setakat ini menunjukkan bahawa dari segi ketahanan untuk mencegah daripada keretakan dan rotting lah orang kata kan, ini setakat ini dapat boleh bertahan. Cuma mungkin banyak lagi kajian yang perlu kita laksanakan. Kita dah buat beberapa projek rintis. Antara projek rintis tu kat mana? Mungkin saya sendiri pun dah lalu. Yang depan Parlimen tu mungkin juga menggunakan di depan Parlimen tu bukan jalan bawah Kementerian Kerja Raya. Yang tu di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi memang jalan getah tu Tok Sri ya? Yang tu saya kurang pasti, tapi kemungkinan ada juga sebab di BKL pun memang ada menggunakan kaedah yang sama. Cuma di peringkat kita ni yang kita dah buat di Jalan Kuantan Gambang, Jalan Kelebang Kelantan di Melaka, Jalan Dencongan Barat, Jalan Tun Abdul Razak, FT 191, bukan Jalan Tun Razak di KL ni. Kampung Desa Temu Jodoh. Kalau nak temu jodoh cari jalan ni di Johor. Yang ni yang kita buat, keseluruhan yang kita buat di 5 lokasi ni. Daripada 2019 hingga 2020 dulu ada sebenarnya jalan yang dibuat tu 107 lokasi. Tapi tumpuan kita sekarang ni 5, di mana kita nak buat kajian selama 3 tahun. Tengok keberkesanan keseluruhan Kaplam yang kita gunakan. Pertama kita nak uji dari segi ketahanan. Kedua the technical aspect dia lah. Yang ketiga ialah dari segi kewangan. Kelebihan jalan getah ni apa sebenarnya Datuk Sri? Itulah ketahanan tadi. Pasal getah dia dapat ikatkan bitumen itu, semua bahan-bahan tu diharapkan dia lebih lebih tahan lah. Ada juga yang saya dapatkan pandangan dan juga pendapat daripada mereka yang telah pun menggunakan barangkali jalan getah ini, dan mereka mengatakan bahawa in terms of bunyi tayar ataupun kurang dan sebagainya, dan ialah jadi satu jalan yang cukup selesa lah sebenarnya untuk kita padu kereta kenderaan kita. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini satu indikasi bahawa mungkin jalan getah ini mungkin boleh perluaskan ke seluruh negara agaknya? Memang itu hasrat kita, bukan saja dari segi Kaplam ini, tapi keseluruhan teknologi. Tapi Kaplam yang kita nak fokuskan sebab dia membantu satu lagi dari segi harga pasaran getah, penoreh getah dan sebagainya. Kedua dari segi technical aspect dia itu adalah daya tahan, keselesaan, hakisan dan sebagainya lah, apa orang kata. Dan yang ketiga yang kita tengok dari segi mutu jalan itu sendiri, keselesaan. Kalau kurang bunyi lebih selesa lah orang, tapi takut bila selesa sangat kan orang mengantuk. tak ada gegaran. Tapi itu kena orang kata kelicinan jalan itu sendiri. Itu semua technical aspect yang perlu kita kaji di samping kewangan lah. Kadang-kadang kalau teknologi itu bagus, harga terlalu mahal, mungkin ianya tidak kompetitif. Ini keseluruhan aspek yang kita. Tapi ianya bergantung kepada harga pasaran getah semasa. Betul. Okey, satu lagi ialah ada juga yang mengatakan bahawa dari segi ketahanan pun Datuk Sri kata ianya mungkin jauh lebih tahan daripada apa yang ada sekarang inilah, jalan yang ada sekarang ini. Tapi kadang-kadang ada juga bertanya tentang jalan tiba-tiba berlubang di sana sini. Ini pun yang kita alami setiap hari sebenarnya, ada jalan-jalan yang berlubang. Apakah dengan adanya jalan asfalt ataupun CMA ini mungkin ianya akan dapat mengatasi masalah itu, Datuk Sri? Tak ada lagi jalan berlubang lah. Dia jalan berlubang ni satu isu yang agak kompleks. Pertama sekali, ada jalan kita ni dah jalan yang lama. Bila jalan yang lama, kita memerlukan bukan saja lagi untuk menampal, tapi kena buat apa dikatakan untuk repairkan keseluruhan struktur jalan itu. Makna bawah tu pun kita kena tengok. Adakah kekuatan di bawah jalan itu sudah luntur ataupun tidak. Kalau ini kita terpaksa buat
macam seolah-olah membuat jalan baru lah. Disebabkan sekarang ni bebanan daripada muatan yang berat, begitu banyak dan sebagainya, akhirnya ketahanan jalan itu sendiri dah apa. Jadi kita perlukan peruntukan yang lebih besar untuk kita buat. Sebab itu kadang-kadang jalan berlubang ni kita kena tengok, ada yang bukan disebabkan keruntuhan struktur, itu mudah kita buat. Tapi yang bila ada berlaku keruntuhan struktur, itu memerlukan belanja yang lebih besar. Dari aspek teknologi yang ada sekarang ini kepada Jabatan JKR itu sendiri, are we ready sebenarnya untuk melaksanakan projek ini secara besar-besaran? The challenge is kewangan. Itu saja masalahnya. Sekarang ni dengan keadaan kita sekarang, kemampuan kewangan kerajaan dan sebagainya, dengan pandemik lagi, dengan apa, sudah pasti ini menjadi cabaran pada kita, dan kita akan terus cari kaedah yang kreatif lah untuk memastikan bahawa yang penting apa yang ada sekarang ni kita maintain dulu. Sebab itu kita dapat kurangkan berlakunya lubang-lubang. Malahan tahun lepas saja, kalau nak kita dari segi angkanya, 1 juta lebih lubang telah ditutup. Bila kata 1 juta lebih, kita kata banyak kerja yang kita dah buat untuk pastikan keselamatan, tapi pada masa sama 1 juta lebih pada masa sama menunjukkan bahawa keadaan jalan itu dah tidak berapa baik. Jadi maknanya kita perlukan peruntukan lebih besar supaya kita buat baru. Dari segi teknologi, macam-macam teknologi ada. Bukan saja kaplam, bukan saja kita dah ada plastik, macam-macam lah sekarang ni yang engineering yang dah ada dibuat. Cuma bergantung dengan kemampuan kewangan kerajaan. Bila kita akan berehat, tapi sebentar saja lagi, Datuk Seri. Tapi bila Datuk Seri sebut tentang menampak ataupun lubang-lubang di jalan raya tu, lubang yang KJ kena itu dah okey tu kan? Dah. Itu yang bila part jalan ni semua orang akan tumpukan pada JKR, apatah lagi Kementerian Kerja Raya. Tapi orang lupa bahawa di Malaysia ni banyak jenis jalan. Jalan persekutuan, jalan negeri, jalan majlis, jalan kampung, semuanya, tapi akan ditujukan pada kita. Tapi bukan bidang kuasa kita sebenarnya lah. Okey, Datuk Seri, kita akan berehat buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara, kerana kita bercakap tentang isu yang menarik sebenarnya, KKR ke arah IR 4.0, dan kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berhormat, Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, iaitu Menteri Kanan Kerja Raya. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang KKR ke arah IR 4.0, dan tentunya kita masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, iaitu Menteri Kanan Kerja Raya. Baik, kita tinggalkan dulu tentang CMA dan juga jalan-jalan berlubang ni, Datuk Seri. Kita bercakap pula tentang satu lagi isu yang dianggap penting, iaitu sistem pengangkutan pintar ataupun ITS ini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ITS ini? Kerana saya difahamkan KKR telah pun melancarkan apa yang disebut sebagai Malaysian ITS Blueprint 2019 sehingga 2023. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri? ITS ini sebenarnya adalah satu gerakan di peringkat dunia, iaitu Intelligent Transport System. Di peringkat dunia dia akan ada convention ataupun persidangan peringkat dunia, di mana digilirkan di antara US, Canada sebagai host, Europe lagi satu, dan satu lagi di peringkat Asia Pasifik. Dan tiap-tiap tahun dia akan ada programnya untuk merangka apakah intelligent transport system yang patut kita bangun dan fokuskan. Dia banyak sebenarnya. Ada bercakap tentang autonomous vehicle, iaitu kenderaan yang tiada pemandu, dia berjalan sendiri. Jadi apakah kenderaan tu dah wujud? Kalau kita lihat yang pilot programnya di US dah ada, malahan di Japan, di China pun sudah ada. Cuma apakah supporting system untuk jalan-jalan? Bagaimana kenderaan ini boleh berjaya di jalan raya
tanpa pemandu. Ini yang dikatakan dia perlu ada connectivity di antara satu kenderaan, kedua infrastruktur di atas jalan. Apakah infrastruktur yang support dia? Sensor, kamera, semua kena ada. Dan kemudian dia ada control room, command center dia. Ini yang kita keseluruhan gambaran yang lebih luas lah. Cuma di Malaysia kita agak terkebelakang dari segi ITS. Sebab itu kita lancarkan dasar ITS 2019-2023. Sebab kita buat secara in silo, kata orang. Misal kata di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dia ada traffic management system dia. Itu pun ITS. Di mana dia ada control center, dia ada CCTV untuk kontrol berapa banyak kereta, traffic light dan sebagainya kan. Itu untuk memberi keselesaan supaya dekat traffic light nanti tak perlu lagi ada polis. Sebab dia ada kontrol daripada kamera tu, dia tahu dia dapat set time dan sebagainya. Sepatutnya itu yang dilaksanakan. Tapi dia dapat kontrol hanya di dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dia tak dapat kontrol kenderaan yang datang daripada Kuala Lumpur. Jadi berapa banyak. Jadi dia makna sistem itu tak akan dapat membuat estimation yang datang daripada luar berapa speed kenderaan dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang dia bergerak in silo. Jadi dengan adanya dasar yang kita lancarkan ini, kita akan libatkan keseluruhan kementerian, agensi supaya kita duduk. Kita akan wujudkan satu sistem yang boleh integratekan keseluruhan sistem yang ada supaya kita dapat membaca keseluruhan perjalanan kenderaan itu. Bukan saja kenderaan, orang berjalan kaki, buses, taksi, apa saja kenderaan yang keluar masuk ni kita akan dapat tengok. Dan tapi di Malaysia setakat ni kita dah gunakan di peringkat kita ialah di highway. Yang kita gunakan dulu apa dikatakan electronic system ni lah, yang ETC kan. Kedua, kita sekarang ni dah perkenalkan dengan RFID. RFID tak payah apa lagi, kita lalu saja. Tapi masih ada gate tu lah. Dan akan datang ialah kita tak ada lagi toll booth, tak ada lagi apa. Memadai kita ada gantry dengan CCTV dengan apa semua. Kenderaan tu selalu saja. Jadi harap dengan ada ini tak adalah traffic jam lagi, sebab orang tak payah berhenti, dan dia boleh lalu saja. Jadi ini salah satu yang kita nak rancangkan di bawah kita, directly di bawah kita lah. Diharapkan apa dikatakan multi free flow lane ni akan dapat kita laksanakan, dan target kita ialah sehingga 2025 untuk kita laksanakan ini. Okey, saya tertarik hati dengan apa yang Datuk Seri sebut. Satu perancangan yang bagi saya sebenarnya menjanjikan sesuatu yang cukup menarik bila kita bercakap tentang traffic system di negara kita ini. Tetapi mungkin di lebuh raya yang tidak mungkin lebih mudah untuk dilaksanakan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ni, Datuk Seri, ialah di bandar-bandar di Kuala Lumpur, ialah di semua bandar. The system, traffic system yang sedia ada sekarang ini mungkin menyukarkan untuk pelaksanaan apa yang Datuk Seri hajatkan ini. Bagaimana nak mengatasi masalah itu? Itu yang kita katakan tadi, melalui dasar ini, di mana dasar ini diedarkan kepada keseluruhan kementerian, dan input-input daripada keseluruhan kementerian ini akan dapat kita selaraskan, dan apa saja isu ni akan dibincangkan di peringkat working group, dan jawatan kuasa kerja ni nanti akan berhalusi, dan kita akan cuba cari penyelesaian kepada apa saja permasalahan yang wujud daripada apa yang kita hasratkan. Yang penting ialah untuk melaksanakan keseluruhan sistem tersebut. Misal kata di bawah sekarang ini kerajaan yang sedia ada, kita juga dah wujudkan kluster, di mana Kementerian Kerja Raya, saya sebagai Menteri Kerja Raya pada masa yang sama saya menjaga kluster infra. Kluster infra ini terdiri daripada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Alam Sekitar, Air dan Air, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang bertanggungjawab ke atas semua PBT, dan juga kita jemputlah Kementerian Wilayah dan sebagainya bersama dengan kita. Di sinilah kita bincangkan untuk mencari titik pertemuan kepada apa saja
yang in silo itu tadi dapat dicantumkan supaya ianya dapat diselaraskan. Dan insya-Allah saya kata kalau semua bekerjasama, insya-Allah kita dapat laksanakan. Suatu isu yang juga nak dapat pandangan daripada Datuk Seri lah bila kita bercakap tentang the traffic system di Malaysia ni, terutamanya kita ambil contoh di Kuala Lumpur lah, traffic congestion itu dah sampai kepada satu peringkat yang kadang-kadang ialah menimbulkan perasaan kurang puas hati dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita ambil paling contoh negara yang paling dekat dengan kita lah, Singapura misalnya, mereka ada satu sistem di mana mereka mengawal kemasukan trafik ke bandaraya Singapura dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak boleh melaksanakan sistem yang sama itu disesuaikan dengan kehendak kita sebenarnya? Sebab itu Singapura sebenarnya dah menggunakan ITS. Tapi ITS Singapura dia memfokuskan kepada public transport. Public transport dia, sebab tu public transport dia dia nak buatkan in time tu the real time. Dia kata 5 minit lagi sampai 5 minit lah tu. Betul. Jadi itu yang dia fokuskan. Tapi pada masa yang sama dia dah ada sistem keseluruhan. Public transport dia bagus, connectivity dia bagus. Jadi dia dapat meletakkan sekatan kepada kenderaan yang nak masuk. Sebab itu dia ada dari segi dia punya road tax dia. Ada yang boleh keluar malam saja, keluar hujung minggu saja, macam-macam package yang dibuat. Untuk di Malaysia, bandar-bandar besar misalnya, sebenarnya kita boleh perkenalkan, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan ada alternatif. Kalau kita nak kenakan bayaran masuk ke bandar, jadi apakah alternatif yang kita tawarkan? Sebab itu sekarang ini kerajaan memfokuskan pada public transport system. Kita ada LRT, ada MRT, ada rapid pass dan sebagainya. Dan di peringkat kementerian bersama dengan MOT kita melihat kepada menyediakan apa dikatakan park and ride. Jadi kita kena sediakan di pintu masuk utama ke bandar ni, dia kena ada park and ride. Misal kata di bandar Tasik Selatan dia ada park and ride kat sana. Siapa nak masuk berhenti kat situ, park kat situ. Kemudian dari situ nanti dia akan naik public transport. Ada option lah. Kalau tidak dia kena bayarnya lebih mahal kalau dia nak drive sendiri. Itu untuk jangka masa panjang. Tapi kita kena siapkan public transport itu yang lebih efisien. Sebab itulah ITS akan memainkan peranan untuk memastikan semua ini dapat dikoordinatkan supaya the real time efisiensi dari segi perjalanan itu akan dapat kita sempurnakan. Dan kalau tawaran ini beri pada orang, barulah mungkin orang akan migrate kepada public transport. Okey, menyediakan public transport yang lebih efisien, ini pun satu isu yang penting bagi saya. Kalau itu dapat dilaksanakan, tetapi untuk mengubah sikap rakyat kita lah, terutamanya mereka yang masih lagi ada kereta, ada motor dan sebagainya, mereka merasakan bahawa mereka lebih senang membawa kereta daripada menaiki public transport dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya Datuk Seri untuk mengubah persepsi dan juga pemikiran dan juga pendekatan rakyat Malaysia ke arah menggunakan public transport? Ini termasuk saya sendiri. Kalau dapat kereta boleh masuk lambangunan, masuk lambangunan, beli barang apa kan, itu sikap saya sendirilah. Jadi memang agak payah untuk kita mengubah. Tapi kalau dalam mengubah cara orang berfikir dan cara kita bekerja ni, kadang-kadang dia kena ada carrot and stick lah. Kena ada bagi insentif. Kalau tidak, ada juga hukuman yang dikenakan. Hukuman tadi misal kata kalau nak masuk dalam kawasan bandaraya kena bayar lebih lah. Kalau nak masuk boleh masuk, bayar lebih. Kalau tapi tawaran tu kena ada jugalah apa insentif kalau saya tak masuk. Jadi tawarannya mungkin public transport, kita ada sistem di mana bayaran naik public transport tu lebih murah daripada kita bawa kenderaan. Itu mungkin tarikan lebih mudah, lebih efisien, lebih macam-macam lah tawaran yang kita boleh buat supaya galakkan. Targetnya ialah kalau kita ada public transport ni, migrate kan orang yang bawa kereta pergi ke public transport ni 40% mesti pergi ke public transport. Jadi ini dapat mengurangkan pertama sekali kesakan. Bila kesakan kurang, pencemaran alam sekitar pun kurang sebab kenderaan ni bunyi pun kurang, bunyi bising kenderaan dan sebagainya. Kurangnya kenderaan di jalan raya ini sebenarnya membantu alam sekitar kita. Dan yang lebih penting, kurangnya stres kita berada di jalan raya. Dan mengharapkan dengan itu kesihatan rakyat kita akan tambah baik. Secara ikhlas lah, saya nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Bukan sebagai seorang Menteri Kanan Kerja Raya, tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia yang hari-hari menggunakan jalan raya di Malaysia ini, terutamanya di Kuala Lumpur. Apakah Datuk Seri merasakan bahawa
masih ada kelompongan sebenarnya dalam usaha untuk kita memperbaiki our public transportation khususnya bagi memberikan sesuatu yang mungkin dapat diterima oleh rakyat secara keseluruhannya, secara majoritinya yang suka menggunakan public transport daripada membawa kereta ataupun kenderaan sendiri. Apakah Datuk berpuas hati? Tapi kalau nak ubah, macam mana nak ubah tu? Apa yang perlu dilakukan? Usaha ke arah menambah baik public transport memang berterusan. Daripada bas mini, kita ada bas besar, ya kan? Kalau kita ingat dulu sardin, orang kata masuk bas mini. Sekarang ni bertambah baik, tapi malahan sebab orang kita di Malaysia ni taraf hidup kita bertambah baik, orang nak naik public transport pula makin kurang, sehingga kan bas paksa golong tikar, tak ada penumpang. Sebab masing-masing dah ada kenderaan, orang dah naik Grab, naik apa dan sebagainya sekarang ini. Jadi ini mungkin cabaran, tapi usaha ke arah itu memang ada. Sebab itu LRT, MRT ni semua dah ada. Cuma bagaimana kita nak tambah baik connectivity. Jadi ini mungkin makan waktu, dan akhirnya nanti saya kira bila public transport ni dah lebih efisien, secara sendiri orang akan migrate pergi ke public transport, insyaAllah. Okey Tok, kembali semula kepada apa yang Datuk sebut tadilah tentang RFID ni Tok. Setakat ni sejauh mana pelaksanaannya, apakah ianya menunjukkan satu kesan ataupun satu arah yang cukup positif sebenarnya Tok, penerimaannya? Secara pilot project yang kita buat sekarang ni, yang dalam bandar semua dah ada RFID. Kecuali yang dalam tol tertutup kita bagilah, maknanya plus highway ni, dengan apa baru di peringkat percubaan ada beberapa stesen di utara dan di beberapa tempat yang kita laksanakan. Cuma setakat ni hanya 10% baru menggunakan apa yang RFID ni. Jadi saya merasakan kita kena tingkatkan lagi usaha supaya lebih ramai lagi yang akan subscribe, dan akhirnya kita boleh mengurangkan ETC, dan semua akan beralih kepada RFID. Tapi kita perlu selesaikan ada juga technical isu yang perlu dilaksanakan, supaya tidak mengurangkan masalah kepada pengguna bila dia menggunakan RFID nanti. Dari segi pembayaran, adakah ianya berbeza dengan apa yang ada sebelum ini tu? RFID dia masih menggunakan card touch and go juga. Tapi kalau bila kita beralih saja kepada apa nanti RFID stiker apa tu, dia actually kita macam kita kena ada e-wallet lah. Dia guna e-wallet. Dia stiker tu letak kat, ada saya tengok yang ramai letak dekat lampu. Dekat lampu dia tengok jenis kenderaan. Ada letak kat cermin, ada letak kat lampu. Di depan tu. Tapi in terms of keselamatan, tak boleh kalau orang nak curi ke apa tu, tak boleh ya. Kalau letak kat lampu tu. Tapi orang curi dia buka patah, orang tak boleh guna dah. Sebab tu dia stiker jenis apa kan, dia dedicated untuk orang tu lah. Okey, bila kita bercakap ini pun sebenarnya Datuk dah pun sentuh sebenarnya tentang J10 tadi tu dah panjang lebar pun tentang apa yang akan dilakukan oleh KKR. Saya nak mengajak Datuk untuk bercakap jugalah tentang tadi pun Datuk sentuh tentang bajet yang diperlukan oleh Kementerian Kerja Raya sebenarnya ke arah mencapai IR 4.0 ini. Berapa bajet yang sebenarnya telah pun dipohon oleh kementerian sendiri Datuk, yang dijangka diperlukan oleh kementerian untuk menjadikan program KKR ke arah IR 4.0 itu boleh direalisasikan? Dari segi peruntukan ini sudah pasti besar lah. Tapi kita sedar cabaran pada masa ini ialah fokus kita ialah pada pandemik, untuk menyelesaikan masalah pandemik COVID, kedua vaksin, ketiga pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi kita pula mensasarkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Di peringkat kementerian sudah pasti kita juga mendapat peruntukan tambahan, khususnya untuk sektor pembinaan, kontraktor-kontraktor kecil, sama ada untuk penyelenggaraan misalnya kita dapat tambahan 200,000 untuk tahun ini saja untuk memberi projek-projek kepada
G1 dan G4. Tapi dalam sektor IT ini, keseluruhan projek ini mungkin makan besar, belanja yang begitu besar sekali. Sebab itu kita akan membuat secara berperingkat. Khususnya fokus kita sekarang ini ialah salah satunya, alhamdulillah, untuk tahun ini kita juga dapat apa dikatakan peruntukan untuk way in motion. Way in motion ni akan diletakkan sebahagian juga daripada ITS, di mana sekarang ini kenderaan-kenderaan berat, kalau dia nak ada apa JPJ, kena ada apa dikatakan operasi dulu. Kenderaan ini akan dibawa ke pusat penimbang. Dia akan ditimbang di pusat penimbang. Apa yang kita nak cadangkan sekarang ni ialah dengan way in motion ni, alat itu akan diletakkan atas jalan, di mana nanti ada kamera dan sebagainya. Lori lalu saja kita dapat kesan dia ni overweight ke tidak. Jadi daripada kamera itu nanti akan dapat capture dari segi plate nombor, jenis kenderaan dan sebagainya. Jadi kalau tak mematuhi, maka tindakan boleh diambil oleh JPJ. Ini kita bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Asalnya daripada kita permohonan, tapi peruntukan tu disalurkan kepada Kementerian Pengangkutan sebanyak 50 juta untuk 2021 ini. Di mana tapi pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh melalui kementerian kita, JKR. Dan kita sekarang ni bincang untuk letakkan di mana kita nak letakkan. Fokus kita ialah di jalan-jalan di mana banyak kenderaan berat, misalnya kata di pelabuhan dan sebagainya. Salah satu punca mengapa banyak jalan kita rosak, jalan berlubang, ialah kenderaan yang lebih muatan ini, yang sepatutnya membawa muatan yang pada kadar tentu tapi dia melebihi muatan. Ini menjadi cabaran kita, menyebabkan kita membutuhkan belanja begitu besar untuk menyenggara jalan yang rosak akibatkan lebih muatan ini. Menyenggara jalan yang rosak ini pun jadi isu yang hangat jugalah, dimainkan berkali-kali ataupun banyak kali jugalah. Banyak juga yang lontarkan dalam media sosial, menyalahkan JKR misalnya kerana lambat bertindak walaupun aduan dilakukan. Jadi apa yang harus difahami oleh mereka yang merungut mengatakan bahawa JKR tidak menjalankan tugas dengan pantas, gagal untuk memperbaiki jalan rosak dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan supaya penonton faham sebenarnya apa yang dihadapi oleh JKR khususnya. Bila kita kata jalan, di Malaysia ni banyak jenis jalan. Dalam bidang kuasa Kementerian Kerja Raya, kita ada Lebuh Raya Malaysia. Lebuh Raya ni di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan ini memang di kawasan dia, di mana syarikat konsesi yang menjadi pemaju kepada lebuh raya tersebut akan bertanggungjawab mengawasi dia, sebab mereka dibayari dengan bayaran tol. Jadi standardnya lebih tinggi daripada jalan persekutuan, malahan jalan negeri dan juga jalan-jalan daerah. Dan di bawah tanggungjawab JKR ialah jalan persekutuan. Di bawah negeri dia ada jalan negeri, di mana tanggungjawabnya ialah JKR negeri. Dan di bawah majlis perbandaran ataupun majlis daerah dikatakan jalan majlis. Jadi ini bezanya. Dari bagaimana kita nak tahu ini jalan persekutuan, jalan negeri ataupun jalan majlis? Secara mudahnya, kalau kita guna Google Map ataupun kita guna Waze tu, dia akan tunjukkan jalan. Dia kata ada jalan yang nombor FT, Federal Trunk Road lah, ataupun FR ni, Federal Road ni, dia ada nombor jalan. Kemudian kalau jalan negeri, dia ikut plate nombor berdasarkan plate nombor kereta yang lama dulu. Misalnya kata Selangor B kan, Perak A ke, Penang P. Kalau dia tulis itu P, itu jalan negeri lah, ataupun ikut nombor tu. Itu jalan negeri. Kalau majlis daerah, biasanya nama jalannya akan berasaskan nama jalan. Dia ada jalan Datuk apakah, jalan apa, itu jalan negeri ataupun jalan majlis lah tu. Itu bezanya. Jadi bidang kuasa di bawah mereka. Cuma peruntukan untuk menyenggara jalan negeri, jalan majlis ni ialah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan, terus diserahkan peruntukannya kepada Kerajaan Negeri melalui Pejabat Kewangan Negeri. Dia berdasarkan berapa panjang jalan negeri itu, tiap-tiap tahun akan diperuntukkan. Jalan persekutuan dia tak ada peruntukan berdasarkan panjang jalan. Dia berdasarkan berapa kemampuan kerajaan tahun tu, dia bagi banyak tu lah. Jadi kita kena gunakan apa yang ada itu untuk kita selenggarakan. Sama ada kerja-kerja rutin ataupun kerja-kerja pavement. Cuma komitmen kita sekarang ini ialah kita nak pastikan bahawa kita uruskan
jalan-jalan berlubang ni lebih cekap dan lebih efisien. Syarikat konsesi yang dah dilantik ini memang akan laksanakan kerja-kerja ini. Kalau ada aduan dalam tempoh 24 jam mesti ada tampalan sementara dulu sebelum kita buat tampalan kekal supaya lubang ini dapat ditutup dan tidak mendedahkan risiko bahaya kepada pengguna jalan raya. Okey, Tok Sri, kita berehat buat kali terakhir, tetapi hanya untuk seketika sahaja, dan kembali nanti kita hampir-hampir berada di penghujung sebenarnya, tapi mungkin sempat juga saya kongsikan beberapa lagi persoalan menarik bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kita hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Walaupun banyak persoalan sebenarnya yang telah pun kita kongsikan bersama dengan Berhormat Datuk Sri Haji Fadilah Haji Yusof. Satu lagi perkara juga yang mungkin saya ingin dapatkan pandangan Datuk Sri lah. Ini pun isu yang banyak disebut-sebut, terutamanya beberapa bulan yang terdahulu, iaitu tentang pengambil alihan lebuh raya oleh pihak kerajaan. Dan ini juga menjadi mainan di media sosial mengatakan apakah itu satu yang boleh dilakukan, apakah ianya praktikal. Tetapi mungkin dari segi kosnya memerlukan satu kos yang cukup tinggi sebenarnya. Tetapi apakah Datuk Sri mencangkakan bahawa mungkin akan tiba satu masa nanti di mana kerajaan juga mampu untuk mengambil alih lebuh raya yang ada di negara kita ini? Kalau kita melihat pada perkara ini, kalau kita ingat setiap kali nak election, malahan dalam parlimen seringkali dibangkitkan dulu sama ada daripada parti politik, pembangkang pada waktu itu DAP misalnya. Kalau mereka ambil alih kerajaan, maka mereka akan hapuskan semua tol. Itu berlaku. Dan bila mereka ambil alih, baru mereka sedar bahawa bukannya murah nak ambil alih tol. Dan akhirnya apa yang mereka laksanakan ialah untuk meminta PLAS strukturkan kembali, di mana kaedah tolnya ditetapkan dengan diskaun 18% dan tak ada kenaikan lagi. Maka tol untuk PLAS ini disambung. Kalau dulu waktu Barisan Nasional apa yang dilakukan ialah tidak menaikkan tapi membayarkan pampasan. Kos itu besar. Sekarang ini pun kita menelan belanja ratusan juta hanya untuk membayar pampasan kalau kita tak naikkan kadar tol. Sebab itu dari segi apa yang baik dilakukan dulu untuk kita restructure balik. Mungkin sekarang ini kita sudah pun menerima cadangan daripada syarikat-syarikat konsesi ini, daripada Gamuda, daripada Prolintas, untuk restructure apa yang dilakukan oleh PLAS. Dia kata kerajaan tak payah bayar pampasan, tapi bagi dia tetapkan kadar tol itu dengan diskaun dan kemudian sambungkan beberapa tahun lagi untuk mereka laksanakan konsesi tersebut. Itu sedang diperincikan oleh kita bersama dengan APU dan Kementerian Kewangan. Kalau ini jadi nanti kita akan umumkan. Yang penting ialah pertama sekali kita nak jaga bahawa keyakinan pelabur kepada kerajaan kita supaya dasar mesti jelas. Jangan kita ada flip-flop dari segi dasar, nanti orang tak nak melabur lagi. Investment dalam untuk membuat apa ni besar. KWSP saja melabur begitu besar dari segi highway kita. Bank lagi memberi pinjaman dan sebagainya. Bukan maknanya kita menyokong bank dan sebagainya, tapi ini sebenarnya membangunkan ekonomi kita, ekonomi negara kita. Lagipun kalau mengharapkan kerajaan untuk membina highway, kos yang begitu besar. Sebab itu kita perlukan pihak swasta terlibat bersama untuk melabur, dan ini akan mengembangkan ekonomi sebenarnya, memberi peluang pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu kita kena sokong dasar penswastaan dulu, tapi pada masa sama bagaimana kita nak imbangi pertama sekali kemampuan kewangan kerajaan, kesan kepada kerajaan dari segi kewangan, dan pada masa sama tidak membebankan rakyat kita. Ini perimbangan yang perlu kita laksanakan. Ini yang sedang kita laksanakan lah sekarang ni. InsyaAllah diharapkan tahun ini kita ada keputusan untuk tol
betul yang lainnya lah selain daripada PLAS itu. Alhamdulillah. Baik, saya juga nak mengajak Datuk Seri memberi tumpuan jugalah tentang program-program yang mungkin telah dan sedang dilakukan oleh KKR sendiri bila kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak khususnya, kerana mereka juga sebenarnya mengharapkan sesuatu yang menarik yang datang daripada kerajaan pusat, dan sudah pastilah saya percaya bahawa selaku Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk juga mempunyai janji-janji dan juga program-program dalam usaha untuk memajukan Sabah dan Sarawak dari segi pengangkutan dan sebagainya. Silakan Tok. Ini salah satu yang dekat di hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dari dulu pun kalau Datuk Seri Najib pun memberi fokus pada Sarawak. Sebab itu Pen Borneo Sarawak waktu Datuk Seri Najib dulu kita kena sebut yang faktanya. Dan di bawah Tan Sri Muhyiddin dia menekankan pada wawasan kemakmuran bersama 2030. Sebab itu dia kata dia wujudkan portfolio khas Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, di mana Datuk Seri Maximus selaku pengurusinya. Sekarang ini sedang kita rancak berbincang, ada subkomiti yang ditubuhkan, sosial ekonomi, keselamatan dan kebersamaan. Ini yang sedang kita rancak bincangkan. Apakah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita nak laksanakan supaya kita dapat rapatkan jurang infra, jurang ekonomi ataupun jurang pembangunan di antara tiga wilayah ini, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Jadi ini sedang dilaksanakan. Misal kata pagi tadi ada jawatan kuasa bermasyarakat berhubung kait dengan digital, perhubungan digital dari segi telekomunikasi. Bagaimana kita nak laksanakan di Sarawak? Diperuntukkan lebih kurang 3.7 bilion untuk pasangkan semua tower supaya komunikasi asas ini dapat, perhubungan ini dapat dilaksanakan untuk 2 tahun. Sabah diperuntukkan lebih kurang 3.6 bilion. Jadi ini dalam konteks telekomunikasi saja. Perhubungan jalan sudah pasti adalah luar bandar, elektrik, air dan sebagainya. Ini sedang kita perincikan dan insya-Allah dengan komitmen apa yang telah dijadikan dasar wawasan kemakmuran bersama ini, dengan adanya kementerian khusus untuk menjaga ini, kita mengharapkan dapat mempercepatkanlah segala jurang yang wujud di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak ini dapat dirapatkan. Antara projek-projek besar yang dipertanggungjawabkan kepada KKR di Sabah dan Sarawak tu, apa dia, dan setakat ini situasinya macam mana kedudukannya? Pen Borneo adalah salah satu. Yang itu akan diteruskan? Ya, diteruskan. Cuma Pen Borneo dulu di bawah Barisan Nasional, dia ada dua package. Fasa pertama untuk Sarawak sehingga daripada Teluk Melano sehingga ke Miri. Fasa kedua ialah Limbang ke Lawas. Tapi bila perubahan kerajaan dulu, Barisan Nasional kalah, Pakatan Harapan dah batalkan fasa kedua. Limbang Lawas tidak dilaksanakan, hanya habis di Miri. Manakala Sabah dulu fasa pertama ada 35 packages, tapi dibatalkan 20, tinggal 15, dan kita dah tambahkan satu untuk 2021 ini, satu package lagi, jadi 16 untuk di Sabah, dengan kos keseluruhan hampir 14 bilion. Manakala di Sarawak hampir 17 bilion keseluruhannya. Sarawak dah mencapai tahap 62%, di Sabah daripada 16 packages itu lebih kurang 40 lebih peratus. So jangkaan masa akan siap nanti projek Pen Borneo tu bila agaknya tu? Mengikut fasanya lah. Tapi untuk Sarawak yang fasa pertama 11 packages itu insya-Allah dalam tempoh 2023 diharapkan akan dapat disiapkan. Manakala Sabah itu akan mengambil masa lebih lama lagi lah, 3 tahun, sebab ada yang baru nak di dalam proses tender. Ada 5 package yang sedang berjalan, itu mungkin dalam tempoh 3 tahun juga. Okey, kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Apa ni Datuk Seri, masa begitu pantas berlalu sebenarnya. Kita banyak bercakap di awal tadi tentang digital economy. Kita banyak bercakap tentang digitalization dan KKR juga ke arah IR 4.0. Jadi harapan dan juga visi Datuk Seri sendiri untuk menjayakan apa yang diharapkan ini, terutamanya dalam proses ke arah IR 4.0 ini. Kita kena beralih
sebab cabaran pada masa depan, bagaimana kita dapat menguasai teknologi. Jadi tak ada pilihan. Sebab itu kita mengajak di peringkat kementerian dan semua agensi di bawah kementerian untuk kita berubah cara kita berfikir, cara kita bekerja supaya kita akan dapat mampu bersaing untuk meletakkan Malaysia ini kepada pesada global, bukan saja lagi peringkat ASEAN tapi pesada dunia. Tapi untuk itu kita kena kuasai dan kita kena strong dalam research and development. Kita kena menguasai teknologi dan bagaimana teknologi ini dapat disesuaikan untuk sistem kerja kita sendiri. Tak kira lah sama ada dari segi method, dari segi material, daripada sistem, dan akhirnya saya kira kalau ini dapat sempurnakan oleh kita semua, maka kerja kita lebih efisien dan lebih transparent, dan hopefully ianya akan dapat memberi manfaat yang lebih lagi pada rakyat dan pulangan yang besar pada negara kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, itu Menteri Kanan Kerja Raya. Terima kasih kembali. Ya, secara ikhlas je Datuk Seri, saya cukup selesa sembang-sembang dengan Datuk Seri. Jadi di masa-masa yang akan datang mungkin saya teringin benar untuk membawa Datuk Seri ke program Ruang Bicara ini. Kita tak sahaja bercakap tentang KKR, tapi kita bercakap tentang politik Malaysia semasa. Itu pun isu yang saya pun selesa dengan itu. satu isu yang menarik sebenarnya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Jadi ambillah ataupun jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.